اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ni semalam tu kita sangkut kat mana Kau dah habis dah contoh dah tulis dah ke? Sangkut dekat ni Haji Zulkifli tanya pasal kenapa tak start dengan PL. Oh, soalan saya tak dengar Oh, okey. Saya tak tahu soalan. Dia kata kenapa tak datang dengan fi'il. Kenapa Zaidun tu tak letak belakang ni? Saya tak tahu soalan, saya tak dengar malam. Haji Zulkifli ada tak? Zulkifli mana? Zulkifli ada dua, satu Zulkifli Yahya, satu Zulkifli Akil. Zulkifli Akil kot. Tak, Ustaz, saya tanya tu, boleh tak kita letak Zaidun tu di akhir kalimah tu? Okey. Jadi kenapa tidak letakkan Zaid tu di belakang? Tak boleh tak? Itu dia, boleh ke tidak? Okey. Kenapa kita tak boleh letakkan di belakang? Jadi semalam contoh mana semalam? Tak kenal semalam contoh dia wa Zaidun qama abuhu tu situ ke wa Zaidun jari tu Zaid batun. Ya. Qoma abuhu Zaidun. Baik. Zaidun. Kalau tak. kita nak ya. Baik, kenapa tidak diletakkan Zaidun tu di belakang? Boleh Kerana tak letak? Nak tahu je boleh tak letak? Kalau tak boleh sebab apa? Situlah dia punya soalan Okey, baik. Saya cuba jawab boleh tak Ustaz? Saya nak cuba jawab boleh tak? Boleh cuba jawab. Macam mana? Sebab sekarang ni kita tengah bincang pasal khabar kan? Ya. Khabar. Jadinya kalau kita buat ayat tu, ayat yang Zaidun kat belakang, dia dah jadi jumlah fi'liyah. Jalah jumlah fi'liyah dia tak ada mubtada khabar dia ada fi'il dan fa'il. Itu sebab kita kena buat ayat ismiyah. Maknanya Zaidun tak boleh letak kat belakang, dia kat depan. Okey, itu satu. Itu betul satu. Satu lagi, kalau kita kata qama abuhu Zaidun. Ini dari segi pembahasan yang payah sikit lah. Macam cakap ini tu tu untuk kita biar orang biasa tu boleh faham lah. Jadi kalau yang macam ni kalau kita kata qama abuhu Zaidun. Jadi kalau kita dari segi makna dia tu tak berapa betul. Dari segi makna dia tak betul. Yang keduanya masalah tadi, yang pertamanya kita sekarang ni kita buat dalam perkataan jumlah ismiyah.
Bila sebut jumlah ismiyah, dia mestilah berhimpun di antara mubtada dan khabar. Kalau jumlah fi'liyah, dia berhimpun di antara fi'il dan fa'il. Itu yang kita dah bagi minggu lepas. Minggu lepas kita dah buat jumlah tu kita bagi pada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah berhimpun di antara mubtada dan khabar. Jumlah fi'liyah dia berhimpun di antara fi'il dan fa'il. Maka apabila kita sebut jumlah ismiyah, maka mestilah antara mubtada dan khabar tu mesti isim. Baik. Di sini kita kata qama abuhu Zaidun. Jadi kalau di sini ni kalau kita letak kata boleh tak Zaidun tak belakang, maka jawapannya tak boleh sebab yang pertamanya di sini dia tak jadi jumlah ismiyah kerana didahulukan dengan fi'il. Maka koma ni dikatakan fi'il. Fi'il madhi. Maka nak jumlah fi'il madhi dia tak boleh nak jadi jumlah ismiyah, nak jadi mubtada khabar tak boleh. Syarat mubtada khabar kita dah maklum. Mubtada tu mesti isim ataupun khabar itu jumlah isim. Jadi qama abu tu kita kata fi'il fa'il betul. Tapi qama abuhu tu itu dia panggil jumlah, kita kata jumlah apa situ? Itu jumlah khabar tapi khabar tu ghairu mufrad. Sebab apa khabar ghairu mufrad? Sebab khabar ghairu mufrad itu dia terhimpun di antara fi'il dan fa'il. Maka qama abuhu ni dia saja. Dia panggil khabar ghairu mufrad. Al-khabaru dia panggil al-khabaru ghairu mufrad, khabar yang bukan mufrad. Ini kita dah bahas malam. Tengok. Ni dia panggil al-khabar, ni jangan ni salah Jangan tulis kat sini, ni yang bagi contoh je. Al-khabaru ghairu mufrad. Maka al-khabaru ghairu mufrad. Tengok. Jadi jumlah qama abu ni khabar, dia i'rab jadi khabar. Nak jadi mubtada tak boleh. Sebab dia bukan isim. Sebab kita tak maklum dah nak jadi mubtada, dia mesti antaranya isim zahir ada ataupun isim dhamir. Maka koma nak kata isim zahir pun tak boleh. Koma nak kata isim dhamir pun tak boleh sebab dia tu fi'il. Sebab tu nak letak Zainul kat belakang tu tak boleh. Tu dah dua dah. Satu lagi dari segi makna dia tu tak berapa nak sah. Telah berdiri oleh bapaknya. Siapa? Tiba ialah Zaid. Tak boleh tu. Bermula telah berdiri bapaknya ialah Zaid. Dia tak faham. Dari segi makna pun tak apa nak tepat. Kalau dari segi jumlah pun tak jadi mubtada khabar dah situ. Nak jadi mubtada khabar tak boleh dah. Nampak Haji Zulkifli Kita sekarang kita bicara khabar ghairu mufrad. Al-khabaru ghairu mufrad. Baik, faham lagi Haji Zul Faham. Okey, baik, tengok. Okay, saya padam balik. Saya ulang balik semalam ni cerita. Jadi terulang sekali lalu. Muka surat 20. Wal khabaru kismani. Bermula khabar itu terbahagi kepada dua. Aizu kismaini. Yang pertama mufradan. Ini al-khabarul mufradu. Khabar mufrad. Yang kedua wa ghair mufradi. Wa ghairu mufradi ai. Al-khabaru ghairul mufradi. Ataupun khabarun ghairu mufradin. Kena takdirkan mausuf dia lah. Baik. Fal mufradu nahu Zaidun qa'imun. Baik. Al mufradu yani al khabarul mufradu. Baik, apa takrif bagi khabar mufrad? Saya nak tanya Allah Ahmad. Ni saya tak bagi tahu dah.
Saya nak tanya Ajamili. Apa takrif bagi khabar mufrad dalam bahasa Arab? Kemudian tolong terjemahkan. Ajamili. Hello? Ustaz, Ya. maaf Ustaz. Hmm. Khabar mufrad Ustaz ya. Hmm. Wal Siap. jumlatu wasyubhi wasyubhul Ah, jumlatu. Bukan yang tu. ya ke? Ya ke Kak ini? Bukan. Bukan ya Rahna. Tolong ajar Rahna. Dah Okay. bagi dah. Wa ma laisa jumlatan wala Shib. sibhaha walau kana musannan au majmu'an. Tu Ajamili. Takrif dia. Ya Ustaz, Ah, maaf. Semalam tu saya masuk lambat, terlepas yang tu sebenarnya. Sebab ni tak dengar balik ni kes ni. Minggu lepas pun Tak saya dah dengar bagi balik. dah. Minggu lepas saya dah bagi dah. Ah, Lupa tak adik. tak ada. Okey, tak dengar balik. Ni dah 2 kali saya bagi Baik. Jadi al-khabarul mufrad, dia kalau tak tahu hak ni susah. Kita nak buat ayat tak boleh Ajamili Kita nak buat bukan kata nak buat esei, nak buat ayat pun tak boleh buat. Kita pun tak tahu orang mubtada tu apa. Tahu mubtada, khabar tak tahu. Jadi nak buat ayat jumlah tu tak boleh. Ni benda ni penting, ni benda umdah. Kita beritahu semalam ni, benda ni umdah. Tak dapat tidak kena tahu. Kalau orang belajar fiqh tu, contohnya bab ni macam bab ibadat lah benda kata. Kalau dalam bab ibadat tu ada bab semayang, kalau ada bab haji apa semua tu, bab zakat, ni dia kata ni nombor 1 ni. Kalau dalam bab nahwu, ni kena tumpu. Kalau tak tahu yang ni, dia agak susah lah. Dia umdah ni, tiang. Kalau macam dalam bab ibadat tu, dalam bab fiqh tu bab semayang, macam tu lah ibaratnya. Bab nahwu tu ibaratnya, kalau mubtada khabar ni kalau tak tahu ni, susah. Baik. Jadi khabar mufrad, takrif dia semalam dan minggu lepas saya dah beritahu. Ma laisa jumlatan. Isim barang isim yang tidak ada lah ia isim tu jumlah. Kita dah bahas jumlah tu apa? Sekali saya tanya ni. Wala shibhaha, dan tidak ada lah ia tu shibh jumlah. Walau kana musannan. Dan tidak ada lah ia jumlah tu musanna. Walaupun adalah jumlah itu musanna ataupun majmu'an ataupun jamak. Baik, kalau kita kata malaisa jumlatan bukan jumlah, apa takrif bagi jumlah? Allah Selamat, saya nak tanya Hajar Sahira. Apa takrif bagi jumlah? Jumlah. Kejap. Mana dia? Dah bagi dah. Huwal kalamul murakkab fi fi'lin wa fa'il wa min. Fi fi'lin. Sebagai kata fi fi'lin, bukan min ke? Semalam. Oh, sorry. Salah salin. Min fi'lin wa fa'ilin wa min mubtada'in wa khabarin. Itu dipanggil jumlah. Kalau syibih jumlah, Hajar Sahira satu lagi. Syibih jumlah huwa az-zarf. Az-zarfu. Az-zarfu inda. Itu contoh. Wa zarfu wa. Sorry. Syibhil jumlah huwa az-zarfu wal jaru wal majrur. Okey, baik. Terima kasih banyak. Itu dia panggil jumlah dan juga syibih jumlah. Kalau sebut jumlah, al-kalamu al-murakkabu, kalam yang tersusun daripada fi'il dan fa'il. Satu. Ataupun kita kata yang kalam yang tersusun daripada mubtada dan khabar.
Itu yang dia katakan jumlah. Kalau syibih jumlah ialah zaraf dan al-jarul majrur. Al-jar wal majrur. Baik, tengok. Habis itu. Itu jumlah. Contoh, dia bagi contoh semalam macam mana, tengok. Fal mufradu nau zaidun. Jadi fal khabarul mufradu, dia kalau nak, tapi saya tak mau takdir lah jarana kat ini Kalau takdir tu boleh main lagi tu. Kalau kita nak bahas tu i'rab dia tu, dia banyak kalam cakapan yang dia buang tu. Sebenarnya dia cakap nanti fal misalu, nanti saya kena takdir sini. Dia fa tu kalau dia panggil tu fa tu, dia panggil fa tafriq tu ajarana. Tafriq pada dia panggil fa fasihah. Minta maaf, dia panggil fa fasihah. Soalan dia nak takrif apa contoh bagi khabar mufrad. Soalan kata famisalul khabarul mufradi nahu zaidun. Ni tak apa saya tulis saya takdir, saya siap. Tak kena. Ya. Mana ni tak keluar dakwah ni. Ish. Famisalul khabaril mufradi. Ni. Dia macam gini lah Haji Khawan Zaman. Saya nak pergi makan. Kalau dalam, itu dia pendek je. Tapi kalau bahasa Arab, kena tulis betul-betul. Saya hendak pergi makan. Tapi, ataupun kita kata, dia bahasa Melayu kita ni, dia mudah-mudah je. Bahasa Arab, dia tengok, kalau dia terjemah dia, dia kata, maka mufrad itu. Maka bermula isim mufrad itu. Dia nak terjemah isim mufrad, bukan isim mufrad. Dia terjemahnya, dia cakap, maka bermula contoh bagi khabar yang mufrad itu ialah nampak tak? Tulis ayat tu. Nahu zaidun. Tu tak apalah, lengkap dah ayat tu. Dalam kitab saya tak ada, tapi saya tolong takdirkan Famisalul khabaril mufradi nahu zaidun qaimun. Tu dalam kitab tu. Tak payah tulis lah. Sampai habis lah. Dia nak takdir, payah ni ajaran lah. Kalau nak takdir ni, tak apa, tak payah. Kalau ajaran tak boleh takdir, tak apa. Sebab dia makan masa. Kena 4-5 tahun baru nak boleh takdir. Susah. Tapi kita bagi faham nahu tu dulu. Cumanya saya tolong takdirkannya. Saya tolong tuliskan siap. Tak apa, tak boleh takdir macam saya, tak apa. Dia memang makan masa lama. Lepas tu, yang yin tu, macam yin tu dia boleh takdir. Sebab dia dah lama kan. Jadi kalau macam orang lain tu, tak boleh lagi tu. Sebab dia kena makan masa lama. Jangan sebab kalau yang belajar dengan saya setahun 2 tahun tu, dia kalau dia betul-betul fokus, dia faham nahu, tapi nak takdir tu makan masa sikit. Baik, habis. Saya dulu boleh takdir dulu macam ni, nak takdir dalam ajaran Contoh dalam kitab tu, faham apa, kita nak takdir tu agak payah. Nak spontan tak boleh. Sekarang ni alhamdulillah, maksudnya dalam masa berapa
Ni boleh kita boleh lah. Tapi kalau yang dulu tu saya angkat tangan, tak boleh. Kalau katakan 7 tahun lepas, oh tak boleh saya. Angkat tangan. Surrender. Susah. Baik. Famisalul khabaril mufradi. Maka bermula contoh khabar mufrad itu ialah seumpama Zaidun qa'imun. Atau apa lagi ditulis? Wa Zaidani qa'imani. Baik, tulis bawah tu. Wa Zaidani qa'imani. Tak payah tulis pun tak apa. Dah ada kitab tu. Cuma tambah sikit depan tu je. Lepas tu, wa Zaiduna qa'imuna. Qa'imuna. Kadang-kadang kita belajar bahasa Arab, tu Haji Kawan Zaman kadang kita belajar makulat dengan nahu. Orang kata makulat payah kan. Kadang-kadang kalau kita tengok belajar nahu tu lagi payah sebenarnya. Ni saya ikhlas cakap Kalau kita makulat tu dia payah tu dia tak banyak. Dia payah memang payah betul. Tapi dia tak banyak dia punya isi kandungan. Kalau nahu ni dia isi kandungan banyak sangat. Lepas tu saya tanya Tok Guru tu, dia kata nahu ni antara ilmu yang payah juga. Antara ilmu yang kalau orang kata senang tu, pelik lah dia tu. Kalau dia kata senang, kalau belajar dah 10 tahun, 15 tahun, tak apa. Ya je kan Zaman. Nahu nak faham kaedah tu Ustaz. Itu yang penting sikit. Dia kaedah tu payah. Macam makulat tak ada masalah. Kita tak ada masalah. Dia payah situ je. Maksudnya di situ kita nak boleh faham je. Dia tak ada berbalik-balik, dia tak ada kaedah banyak. Jadi kita senang. Dia nahu dia sebab banyak kaedah tu jadi payah. Dia senang tapi dia payah, dia banyak. Ya. Tapi kalau dah dapat memang faham Ustaz. Betul. Kalau dapat tu dia faham, tapi dia kena makan masa memang sikit. Nak fokus betul-betul. Nak fokus, nak ulang, fokus ulang. Dia nahu ni, patut kalau belajar dengan saya tu, saya memang target kalau nak belajar nahu dengan saya tu, mesti 3 tahun tu memang tak lari. Walaupun kita tak apalah nak online, tapi 3 tahun tu memang kena biasa, rutin macam tu je. Dia akan jumpa, habis kitab ni, tak apa. Dia tak rugi. Belajar nahu tak rugi. Baik habis. Kalau makulah tak apa aja zaman. Satu kitab tu memadai dah. Kalau faham tu dah cukup. Tak ada kitab lain nak apa dah. Tauhid je tu tak. Kalau nahu, sebuah kitab kalau kata tak memadai lagi. Tu dia nahu tu dia syarat macam tu. Baik habis. Sebab dia tiap-tiap kitab tu tak sama Dia ada banyak kaedah. Babeli ada buat satu kaedah daripada huruf alif sampai huruf ya. Ada lebih kurang 100 kaedah lebih Babeli buat. Kemudian saya taklid pula Babeli punya. Dan saya jumpa kaedah-kaedah dalam kitab PK, kitab tahu, semua kitab-kitab lah saya kumpul. Yang saya jumpa. Campur-campur tu kat 200 lebih. Tapi saya saya tak type lagi. Tapi kalau saya type pun orang tak boleh belajar juga sebab kitab dia untuk kaedah saja. Payah kitab tu. Kitab tu untuk orang yang dah level tinggi baru boleh belajar kitab tu. Jadi Babeli yang mula-mula buat dulu. Kat Patani Baba ada buat lah, Baba buku kan. Lepas tu saya bagi tahu Babeli saya nak taklid balik, saya nak apa? Nak buat nota kaki, nak tambah lagi kan. Tapi Babeli ngajar kaedah tu memang Babeli ingat lah. Banyak kaedah dalam tu Tapi kalau betul-betul faham senang lah. Baik tengok. Jadi bermula misal contoh bagi khabar mufrad itu ialah Zaidun qa'imun. Wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Baik. Apa yang faham dekat sini? Dia kata contoh khabar mufrad. Bila sebut khabar mufrad, kita tak mau Zaidun tu, kita nak qa'imun tu Zaidani dengan qa'imun, qa'imani dengan qa'imuna. Ni kita nak Yang saya gariskan tu dia katakan khabar mufrad. Baik, masuk khabar mufrad di sini bukanlah kata qa'imah tu musanna tu Ustaz.
Bukan mufrad. Bukan masuk khabar mufrad gitu. Kita maklum khabar mufrad dia bukan malaisa jumlatan wala syibih jumlah. Dia bukan jumlah, dia bukan syibih jumlah. Dia bukan jumlah, dia bukan syibih jumlah. Walaupun dia tu musanna, walaupun dia tu jamak sekalipun, kita panggil dia khabar mufrad. Semalam Haji aku tanya saya semalam kan. Habis itu. Dia bukan pada mufrad tu tak, bukan isi mufrad tu tidak. Khabar mufrad tu. Tu dia. Habis. Kemudian, ni semalam saya dah terang lah. Kita pergi lagi. Wa ghairul mufradi. Dia nak takdir ke mana ni? Ajaran dah. Nanti sekejap. Saya nak takdir dulu. Saya padam Ajar tu. Ajar Padidah tak ada hari ni. Dua hari tak ada ni. Siapa dia dengar rakaman kot. Okey, saya padam. Tengok kitab. Wa ghairul mufradi. Macam ni nak takdir ni. Fal mufradu nau Zaidun. Ni fal khabaru ghairul mufradi. Dia kena takdir lah. Al khabaru ghairul mufradi. Okey. Arba'atu asya'a. Apa dia tulis? Arba'atu asya'a. Takdir depan tu je al-khabaru tu tulis. Ajar anak. Yang ikut saya memang tulis ni nak bagi nampak. Dalam buku ada Arba'atu asya'a. Tu. Bermula khabar ghairu mufrad itu ialah nampak nak kita cakap ialah, nampak tak tu ajarana. Arba'atu asya tu i'rab jadi khabar. Nampak ajarana. Kita duk belajar mubtada khabar, last ada juga mubtada khabar i'rab dia. I'rab pun mubtada khabar juga. Bermula khabar ghairu mufrad itu ialah 4 perkara. Mana 4 perkara? Tengok kita. Yang pertama al-jaru wal majruru. Jar majrur. Yang pertama jar majrur. Maka jar majrur ni. Yang mana tadi kata? Wa zarfu dan juga zaraf. Maka jar dan majrur dan zaraf tu dia nama dipanggil apa ni? Kak ini. Jar majrur dengan zaraf dipanggil apa? Dipanggil apa ni? Syibih jumlah. Dipanggil syibih jumlah. Dia kata apa tadi? Dia kata al-jar wal majrur Bismillah dah ulang tak apalah, kita ulang balik kan. Tak rugi. Al-jar wal majrur wa zarfu. Wa zarfu. Ini ni dipanggil Syibih jumlah. syibhu jumlah. Kalau bahasa Melayu itu syibih. Kita ni syibhu jumlah. Bahasa Arab panggil Syibhu jumlah. syibhul jumlati. Tu.
Dia panggil syibih jumlah. Baik, tengok. Dah habis tulis lah. Lepas tu dua lagi. Dua lagi dia kata apa? Wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada ma'a khabarihi. Itu kita panggil jumlah. Tak apa, dah tulis dulu. Nanti kalau dah habis tulis, saya nak padam. Yang bawah ni. Dia 4 ni 2 dah. Dah ada 2 lagi. Dia kata khabar ghair mufrad itu ada 4. Yang pertama jaru wal majrur wal zarfu. Jar majrur tu 1. Dia ke 1 ajar anak Wal zarfu tu 1 ke 2 lah. Maka kedua-dua ni dipanggil syibih jumlah. Nanti contoh depan nanti tengok Nanti tengok depan. Alhamdulillah. Dia panggil syibih jumlah. 1. Baik sahabat Adam. Dah habis tulis dah Haji Zaman? Dah, Ustaz. Okey. Saya padam yang bawah ni. Bawah 2. Saya padam dulu. Pakai tangan pula lambat. Macam tu. Dia pakai pen ni. Ustaz tak boleh andu Ustaz Tak nampak lah andu dia kat mana. Reverse. Tak ada. Dia punya tu tak ada. Dia punya application dia punya tu setting dia tak nampak tepi ni tak ada. Saya pakai whiteboard lain ni. Nanti kena cek whiteboard yang ada undo tu. Ada masa tengok tapi bukan ini. Okey, baik. Yang kedua. Yang ketiga. 3, sorry. Malam Ustaz dah beri 4 Ustaz. Itulah, tulis balik takut bagi nampak. Sekali. Al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Betul? Wal mubtada Ma'a khabarihi. Dia wal mubtada pun boleh, wal mubtada'i pun boleh. Tak ada apa pun. Boleh. Wal mubtada itu panjang. Satu ma'a khabarihi. Okey, ini dua-dua ni dipanggil jumlah. Dia panggil jumlah, al-jumlah. Dia panggil al-jumlah tu. Dia panggil jumlah. Bila sebut jumlah, kita dah, mindset kita dah nampak dah jumlah. Kalau sebut jumlah, kita dah maklum dah. Ajaran dah. Al-kalamu al-murakabu. Nampak tak? Dah terbayang kita. In fi'lin wa fa'ilin. Wa min mubtada'in wa khabarin. Itu jumlah. Bila semua jumlah tu, al-fi'lu ma'afa'ili tu jumlah apa tu? Tu Hajar Ina. Hajar Ina Abdullah. Hajar Ina Abdul Hamid. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Al-fi'lu ma'afa'ili dipanggil jumlah apa tu? Maaf Ustaz. Saya yang siri 2 tu, dua siri saya terlepas Ustaz. Saya tak sempat nak ulang kaji Ustaz. Minta maaf banyak-banyak Ustaz.
Okey, tak apa, tak apa. Amal selamat, amal selamat. Ajar Mili. Al-fi'lu ma'a fa'ili panggil jumlah apa? Bila Haji kata aku kena serang dah. Sorry, apa dia Ustaz? Al-fi'lu ma'a fa'ili jumlah apa dia panggil? Jumlah Siaplah aku kena serang ini. jumlah apa? Dia Jumlah panggil jumlah apa? Al-fi'lu ma'a fa'ili jumlah apa dia panggil? Cari pula dah dalam kitab mana dah. Apa dia? Siaplah aku kena serang ini dah. jumlah apa Ustaz? Jumlah apa? Ada jumlah apa tu? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Dia panggil jumlah Jumlah apa? fi'liyah. Jumlah Dia fi'liyah. Okey. Kalau mubtada dengan khabar dia panggil jumlah ismiyah. Ismiyah. Okay. Jumlah fi'liyah dengan ismiyah. Tengok. Fi'il dengan fa'il tu panggil jumlah fi'liyah. Okay, tulis dah Ustaz. Dah. Okey dah. Jumlah tu al-fi'liyah. Dah bagi dah minggu lepas ni. Tinggal kelas 1, 2 kan Ustaz, memang tak ni. Jadi saya masuk lambat semalam tu tertinggal definition untuk khabar mufrad tu kan. Dah jadi confused sikit kat bawah dia tu. Dia nahu dia tu. Dia nahu dia macam ilmu apa Dia gini macam fara'i juga. Kalau kita tinggal satu bab, kita dah ketinggalan dah. Walaupun satu, dia tak boleh dah. Bukan satu bab, satu bukan definition dia pun dah tak boleh. Ya betul. Sorry, bukan satu bab. Maksudnya satu, orang kata walaupun dalam bab tu dia tinggal satu je, pun sama juga. Macam zaman dia je macam fara'i juga. Tinggal satu benda tu tak boleh dah. Lepas tu nahu dulu waktu mengaji tu takut nak tinggal. Tinggal sekali tu kena nak dengar rakaman tu tak ada. Kacau. Ambil dobit kawan dulu. Tu dululah. Sekarang ada rakaman, ambil lah. Dulu tak ada rakaman ni. Jenuh saya. Yang jadi lari itu sebab tinggal satu tu Ustaz. Dia lari banyak. Yang jadi kita buat raib tu, bila kita tinggal satu tak faham, lepas tu pergi satu lagi tak faham lah. Jadi tinggal terus lah. Ya, itulah. Sebab itu yang tinggal berapa kad ni tak sampai 20 orang dah sekarang ni. Dia macam putus cinta. Dia kalau nahu ni lepas tengah kitab, dia mubtada khabar ni tengah kitab. Lepas habis mubtada khabar, dia dah beralih pada setengah kitab, sebahagian kitab. Lepas tu baru kita tengok berapa orang tinggal. Banyak tu lah. Baik tengok. Mubtada khabar dia panggil jumlah ismiyah. Jumlah tu al-ismiyah. Tu dia. Al-jumlah tu al-ismiyah, al-jumlah tu al-fi'liyah. Baik, habis itu. Qala al-musannif rahimahullah. Baik, tengok contoh dia semalam. Nau qaulika Zaidun fid dari. Wa Zaidun indaka. Okey, baik. Ajaina ambil anak sekolah. Sebab anak saya sekolah pukul 12 ni. Ambil tak? Susah juga taman ni. Dia tak ada apa. Tak ada budak sekolah. Hantar van sekolah. Tak ada Haji. Tu cari juga tu. Jenuh saya nak pergi. Selalu juga. Dia tanya servis-servis orang sini. Pelik van sekolah pun tak ada. Tak boleh nak suruh hantar. Yang pertama, Zaidun fid dari. Wa Zaidun indaka. Wa Zaidun qama abuhu. Wa Zaidun jariyatu zahibatun. Baik, tengok saya padam Okey, saya padam. Dah habis tulis dah. Saya padam. Semalam dia kata Zaidun fid dari. Semalam.
Malam Zaidun fid dari. Tengok contoh semalam kita dah bagi. Ha. Zaid itu berada di dalam rumah. Itu bahasa moden. Kalau bahasa pondoknya, bahasa bakunya, bermula Zaid itu adalah ia di dalam rumah. Itu kalau terjemahannya. Sebab apa kita terjemah Zaid itu adalah ia di dalam rumah? Sebab fi ni dia kena takdir sebenarnya. Ajarana. Dia kena takdir kainun. Apa dalam mata alfiah Wa akhbaru bi zarfi au bi harfil jar. Nawi nama naka inin awis takor. Itu dalam mata alfiah. Wal khabaru, dan bermula khabar itu. Macam ni tadi. Wa khabaru. Ini dia. Tadi mari dah tadi. Wa akhbaru, dan telah membuat khabarlah oleh mereka itu ulama nahwu bi zarfi, dengan zaraf. Bi zarfi au bi harfil jar, ataupun dengan huruf jar. Wa akhbaru bi zarfi au bi harfil jar nawi nama naka inin awis takor. Hal keadaan mereka itu, ulama nahwu itu, meniat oleh mereka itu dengan kainun ataupun istakor. Ini kainun. Ini saya takdir Jarana. Semalam saya tak takdir. Ini saya takdir dah. Kainun. Ustaz tak payah takdir lah, susah. Susah tak payah takdir Buat yang asas-asas je. Okey baik. Kesian kawan-kawan. Okey, ingat nak takdir, nak tolong lah. Kak ini tak payah takdir dah ni Saya tukar kelas nanti paling tinggal 3 orang Ustaz. Okey. Okey, tak payah takdir. Siap bagi matan lagi, syahid lagi. Siap alulah. Bermula Zaid itu adalah ia di dalam rumah. Terjemah gitu je tak apa. Dia kalau ikut maksud asal Haji kawan zaman, Zaid itu di dalam rumah. Jadi itu ayat moden dia tak berapa tepat nak terjemah dengan mubtada khabar. Kalau nak terjemah nak tepat macam ni. Bermula Zaid itu adalah ia di dalam rumah. Maka fi ni Fiddar. Fiddar ni dipanggil apa Jarwana semalam? Fiddar, fi huruf jar, jawa majrur. Fi huruf jar dan? Jar tu majrur lah. I'rab jadi apa ni? Isim majrur. Isim majrur pula dah. Sibih jumlah. Sibih jumlah pula dah. Saya tanya i'rab jadi apa? Kan semalam dah tulis. Fiddari i'rab dia panggil apa? I'rab apa? I'rab jadi? Habis pergi sekolah ni. Semalam tak ada i'rab. Semalam tulis gitu je. Syibihul jumlah jar wa majrur. Tu je. Apa tak i'rab. Fiddar ni saya dah bagi semalam. Dia panggil apa? Khabar? Al-khabar ghairu mufrad lah Fiddar ni. Tu i'rab dia. Allahu Akbar. Kak ini. Memanglah Fiddar tu syibih jumlah. Kita tahu. I'rab dia jadi apa? I'rab dia jadi kan saya cakap i'rab tadi. Tak tahu Ustaz nak apa, tak tahu nak cakap apa. Fiddar tu i'rab bukan i'rab jadi syibih jumlah, tak kena. I'rab jadi al-khabar ghairu mufrad dia panggil. Dia panggil al-khabar ghairu mufrad. Semalam saya tak bagi ke i'rab dia? Tidak. Cuma Ustaz beri. I'rab dah.
Mungkin Khabar Ustaz ghair sebut mufrad itu terbagi pada 4 arba'atu asyah. Lepas tu terus jawa majrur wa Dah? taraf. Ustaz, Tadi saya itu Jap. Ambil. Tunggu jap. Lagi 7 minit lagi. Sekejap. tak, saya rasa Ustaz ada sebut sekali lalu lah, Ustaz tak tulis. Ustaz sebut gitu je. Oh, saya tak tulis malam. Al-khabaru wal mufrad saya tak tulis malam. Tak tulis, Ustaz sebut sekali lalu macam tu je. Oh, okey. Satu cakap lah. Apa yang saya cakap tu tulis. Tak cakap tu. Walaupun saya cakap saya lupa, semua penting. Semua tak tertulis. ha, eh? ha. Jadi fiddah tu dipanggil al-khabaru wal mufrad. Lepas tu baru kita cakap sebab apa. Nampak tak? Itu kat ini. Sebab apa panggil al-khabaru wal mufrad? Sebab dia syibih jumlah. Nampak tak? Takkan saya tulis sebab apa, tak payah. Maksudnya, kalau orang tanya, fiddah dia jadi apa? Dia panggil al-khabar wal mufrad. Sebab apa? Sebab dia syibih jumlah. Jangan tanya, i'rab dia apa? Syibih jumlah. Tak kena. Dia panggil al-khabaru wal mufrad. Betul. Yang kedua, wa zaidun. Dia sebab fiddah tu kita maklum dah. Dia panggil jama' majrur. Ini saya siap ni. Yang kedua, Zaidun indaka. Indaka tu jar, dia panggil apa? Zoraf. Dia panggil zoraf. Dia panggil khabar mufrad. Betul? Azarfu. So Ustaz, kalau i'rab ni jadi ginilah, wa dharfu al-khabaru mufradu li andahu syibih jumlah juga. Macam itulah, sama. Yang sama Boleh yang dia. atas. Dia kalau nak i'rab betul-betul nanti minggu depan kita belajar i'rab. Zaidun tu i'rab jadi mubtada. Mubtadaun marfu'un bin dhammati. Nak i'rab macam tu ke tak mau? Saya bagi tak tanya awal ni. Ke nak tak mau i'rab nak ni i'rab biasa ni tak i'rab tak detail lagi ni. Ha? Saya okey, kalau orang lain tak tahulah boleh je. Tapi Macam mana kat ini? Saya ikut majoriti ya Ustaz. Macam mana tanya berarti saya tanya 2 orang tu je. Tanya yang lain jugalah. Macam mana Juta Zaman? Saya ni memang jenis ikut Ustaz. Okey, kalau ikut kita i'rab minggu depan. Minggu depan kita i'rab Zaidun tu i'rab jadi apa? Fiddah tu i'rab jadi apa? Fi tu apa dia? Jar majrur. Lepas tu kita i'rab satu. Kalau i'rab tu lagi jelas. Lebih jelas, betul. Kita suruh praktik terus kan? Dah habis. Kemudian yang ketiga. Saya padam Ni dah semalam dah tulis dah ni. Cuma berbeza sikit dia tu. Sekejap. Ya belum. Malam saya tak masuk kelas, saya nak ulang balik tak? Wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatu zaibatun. Minggu depan kita i'rab. Tak apa, lambat pun tak apa. Buat tak nak khabar ni. I'rab senang faham Ustaz, insyaAllah. Okey, baik. Dah habis tulis dah? Dah. Okey. Yang ketiga, Zaidun qama abuhu
Qama abuhu tu dia kata khabar ghair mufrad. Tapi dia panggil jumlah. Jumlah apa ni? Tak payah tulis khabar ghair mufrad pun tak apa. Tulis apa ni? Jumlah apa ni dia panggil? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Zaidun Gitu. koma. Yang jumlah fi'liyah. Untuk Jumlah khabar. fi'liyah. Untuk khabar tu, bukan untuk ayat. Ni khabar ni. Kan kita nak cerita pasal khabar ni. Bukan cerita pasal mubtada. Itu tanda kata surah i'rab minggu depan kena i'rab dah. Qama abu ni dipanggil khabar juga. Boleh pula. Tak ambil peluang belasah je. Sebab saya dah pening dulu semalam, jadi dah faham dah. Ini tak faham lah kat ini. Tak, dah pening semalam, jadi dah dapat lah part yang tu dah faham insyaAllah lah. Sebab dah pening dulu dah. Pening dulu tak apa. Dia kalau belajar nahu, kalau tak pening dulu, terus faham tu masalah. Bukan salah apa, masalah ke depan. Saya ikan masa depan ni kan tak faham pula. Dia bagi pegang betul-betul Baik. Jadi qama abu dia panggil jumlah fi'liyah. Sebab qama abu tu jumlah fi'liyah. Sebab apa jumlah fi'liyah? Sebab dia berimpun di antara fi'il dan fa'il. Qama tu fi'il, abu tu fa'il. Dan Zaidun jariyatu zahibatun. Jariyatu ni apa? Apa? Bahasa dalam hamba perempuan. Ni nahu kalau tak vocab tak ni sangat tak apa. Dia kepala kaedah dulu. Vocab kita boleh cari dalam kamus. Kaedah dalam kamus tak ada. Dalam Google pun tak ada kaedah. Atau susah. Kalau cari Google nak cari surah i'rab, memang Google tak i'rab. Okey, ni jariyatu zahibatun. I'rab dia agak payah minggu depan. Standby. Jariyatu zahibatun dipanggil khabar apa? Apa tu? Hajar Wahaya. Tak tahulah Ustaz. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Si baik adik awak tolong jawab. Ada backup plan tak apa? Dia panggil al-khabar wal mufrad. Sebenarnya al-khabar wal mufrad tak tulis sebenarnya. Tapi nak tulis tu nak bagi kata apa itu khabar lah. Tapi khabar wal mufrad lah. Sebenarnya wal mufrad tak tulis pun tak apa. Tapi sebab kita duduk dalam bab ni kena tulis bagi terang. Dalam kita tak tulis sebenarnya. Ni saya tulis tu sebab suap dulu, tak apa. Orang lain tak mau tulis dah ni. Kita tulis dulu Dia panggil jumlah ismiyah. Okay, baik. Bermula Zaid itu ialah bermula hamba Zaid itu zahibatun. Sedang pergilah ia ataupun telah pergilah ia. Kelakuan itu sedang pergi. Telah pergi. Habis itu. Alhamdulillah. Baik, nanti tersambung lagi minggu depan Minggu depan kita bahas i'rab pula Ajarana kita fokus kepada Zaidun fiddar wa Zaidun indaka wa Zaidun qama abu wa Zaidun jariyatu zaibatun. Kita fokus pada i'rab. I'rab dia panjang. Okay, no problem. Ingatkan saya balik. Saya tak masuk. Bab baru saya tak masuk. Nak bagi lali dulu mubtada khabar ni. Babul awamid dakhil ala mubtada khabar ni nanti tunggu dulu. Minggu depan kita fokus pada i'rab
Zaidun tu mubtada. Sebab apa panggil mubtada? Sedap kita bahas. Kita ulang balik mubtada khabar tu. Ustaz, yang Ya. Ustaz, yang keempat tu Ustaz. Yang keempat Ustaz, Zaidun Jariyatu apa tu? Jariyatuhu zahibatun. Semalam dah tulis dah. Dalam kitab ada. Dalam kitab ada. Okey, terima kasih. Cuma saya hari ni rajin sikit dah. Agaknya tiap-tiap hari rajin dah tulis. Baik. Kita berhenti setakat tu dululah. Nak Europe pun tak sempat tu. Banyak. Hari ni kita buat pengulangan untuk khabar. Minggu depan overall. Mubtada dan khabar. Sebab benda umdah, benda penting. Kena buat pengulangan banyak kali. Boleh ajarkan zaman Ya, on Ustaz. On insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih banyak Jadi sekali itu saja yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna minkum. Taqabbal karim. Nak pergi kelas Zuhur je ni. Mana Ustaz? Bandar Raya. Tak, bukan. Ini jalan Tun jalan Tun Ismail. Oh. Kat pejabat jugalah. Bitcoin. Oh, Bitcoin. Jangan Ustaz masuk Bitcoin dah. Tak. Tapi ini yang syariah punya, dia ada penjelasan rupanya. Ya, betul Ustaz. Dia terang kat saya tu, Tan Sri belajar saya kak. Dia terang saya tu, dia pun dia ni syariah, betul dia terang. Dia yang sekarang dia nak neutral balik. Dia